Okey, ni soalan pertama. Soalan pertama ada juga yang betul lah. Okey, tapi susah ke soalan yang pertama sebenarnya? Soalan ni dah pernah buat kan? Pernah buat dekat buku teks tu, latihan pun dah pernah buat dah. Okey, kalau persamaan quadratic equations they mention about roots. Okey, the roots tu ada alpha and beta. Then ask you form a quadratic equations, okay, with roots alpha plus 1 and beta plus 1. Okay, actually this is given quadratic equations. You must arrange it into the general form in order for you to determine the roots. Okay, sebelum kamu kena pastikan dia punya alpha beta ataupun dia punya hasil tambah punca ataupun hasil darab punca, kita cakap SOR kan, right? Sum of roots and product of root. Kamu mesti apa? Susun persamaan kuadratik tu dalam bentuk yang dulu, iaitu ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, bukan suka hati saja terus itu 2a, 3 tu b, okay, c tu yang belakang. Okay, so susun dulu, kamu kena expand lah. Okay, kena expand dulu. Masa cikgu buat tu, kalau boleh buat tu, kamu ambil kertas, you punya foolscap paper, buat sama-sama. Okay, jangan dengar je, boleh buat sama-sama. 2x square, right? Plus 3x, salin balik persamaan, lepas tu kembangkan. Okay, expand. Ini boleh expand kan? Berapa? 2 kali 3? 6. Tolak dengan 2x, right? 2x square plus 3x. Arrange in general form. Okay, semua bawa ke sebelah kiri supaya dia dapat sama dengan kosong. Okay, so 2x square, okay, plus 5x minus 6 equal to 0. Okay, masa cikgu tanda tu ramai dapat buat sampai sini. Lepas tu, tak tahu macam mana teruskan. Betul? Expand, no problem. You all can expand. But after that, you're stuck. You don't know what to do. Okay? So since they mentioned about the alpha and beta is the root. Okay? So the sum of roots is alpha plus beta. Hasil tambah punca adalah alpha tambah beta. Hasil darab itu adalah alpha beta. Ada dua lah. Okay? So ingat alpha tambah beta, cikgu dah ingat kali dah bagi tahu, kena alpha tambah beta adalah apa? Kalau nak cari hasil tambah punca. Kalau A ini adalah 2, B adalah 5, C adalah negatif 6, right? Okay. So, macam mana dapatkan hasil tambah punca? Siapa ingat boleh type dekat ruangan chat ataupun buka mic. Kena hafal tu, je kata. Yes, anyone? Remember, alpha plus beta is equal to what? Ikut ABC tu. Okay, yes, negatif B over A. Okay. So, sentiasa ini kena alpha, no shortcut. Okay, how about the alpha plus darab beta? Alpha beta? C over A, yes. Okay. So, kamu tulis balik dulu, nanti masukkan nilai lah. Okay, ada yang betul, B bagi A, tapi dia lupa negatif. Forgot about negative also cannot. Okay, also wrong. Okay. So, negative B over A, that will be minus 5 over 2. Okay. Then this is C 6, bukan 6. Betul, saya C negatif 6, betul. C negatif 6. So, negatif 6 bahagi 2 adalah sama dengan negatif 3. Okay. So, now your value of alpha plus beta is negative 5 over 2. Alpha beta is negative 3. Okay. Ini adalah punca bagi persamaan. Sekarang kena bentuk satu persamaan yang baharu di mana punca dia adalah alpha tambah 1, beta tambah 1. So, samalah kamu kena cari dia punya hasil tambah punca. You have to get the sum of roots. Tambah 1. Okay, lepas tu tambah dengan beta tambah 1. Yang ni boleh faham? Yang ni ada yang nak cikgu nampak boleh buat lah. Tapi sebab di sini, membuat kesilapan di sini pun salah lah. Kita kena ambil nilai alpha tambah beta ganti di sini. Alpha beta ganti di sini nanti. Okay, ambil nilai yang asal tu. So, kalau kita permudahkan, ini akan jadi alpha tambah beta tambah 2. Okay, so the value is alpha plus beta is negative 5 over 2 plus 2. So, what's the answer? When you press your calculator, supposed to get this one right. Betul tak? Semua dapat ini? So far boleh ikut? Semua boleh faham? Mohon respon. Yes or no? Yes. Yes,
So after that, followed by a product of roots. Okay, the product is alpha plus 1, then beta plus 1. So product means you have to multiply. Okay, darab. Okay, darab. So kamu kena kembang lah. So ini akan jadi alpha beta. Okay, lepas tu tambah dengan alpha. Ini tambah dengan beta. Tambah dengan 1. So kita punya alpha beta. This is our alpha beta, right? So alpha beta. Okay, cikgu tengok, cikgu guna color yang berlainan. Alpha plus beta, this is our alpha plus beta. That's why our alpha plus beta we ganti dengan nilai ini. Okay, so kita gantilah. So alpha beta negatif 3 tolak 5/2 tambah dengan 1. Okay, so press a calculator. You should get negative 9/2. Is that right? But this is not the final answer yet because they will have to form a quadratic equations. Kamu kena membentuk persamaan. Okay, so apabila bentuk persamaan, ingat cikgu dah bagi tahu kena hafal yang ini. Okay, ataupun ingatkan ini kalau kita nak bentuk. Kalau tak ingat tak apa, tapi kamu kena ambil nilai ini untuk kembang lah. Ada dua cara. Okay, I show this one first. This one is, here is negative. Here is negative, always negative. Okay, cikgu nampak tak, cikgu tak ingat siapa, Awin ke siapa. Dia dah buat sampai bahagian tu. Tapi sebab negatif tu dia buat positif. Dia buat tambah di sini. So salah. Okay, lalas tu salah. So tolak apa? Tolak hasil tambah punca. Yang belakang ni jangan lupa ada X. Okay, ada X. Okay, tambah hasil darab punca sama dengan sifar. Okay, this is how you form a new quadratic equations. Okay, after that we substitute the value. X squared minus, my sum of root is negative 1/2x. Okay, then plus, that is negative, right? Positive, negative, negative lah. So negative 9/2 sama dengan sifar. So ini negatif sini, negatif, negatif akan jadi positif. Tambah 1/2x tolak 9/2 sama dengan sifar. Kalau kamu tinggalkan jawapan di sini saja boleh, tak ada masalah. Okey, sebab ini dah kira kuadratik. Okey. Kalau nak dia lebih cantik, lebih tepat dengan marking scheme, makna kita nak buangkan dia punya fractions. Okay, normally we don't see quadratic equations in fraction, right? Okay, ada tapi tak cantik lah kan kalau ada fractions tu kan. Nak dapat di satu line sahaja, we have to remove or we have to get rid of the denominator dengan darab setiap satu dengan 2. Multiply each term by 2 to get rid of the denominator. So you will get this answer. So ini baru jawapan akhir. 2x squared plus x minus 9. Okay, this is one of the way. Okay, well you have to memorize how to form the quadratic equations. Kalau tak ingat, sebenarnya ada dua cara. Satu cara lagi di mana kamu tahu ini punca dia, right? You know this is the roots of the quadratic equation. This one. Okay, ingat lagi tak apabila kamu buat pemfaktoran tu, kalau roots tu kamu buat 2 kurungan, right? Kalau nak tolak, ini adalah tambah, right? Ini pun tambah lah. So kamu kembang, masih boleh dapat benda yang sama. Okay, ini adalah cara yang lain lah. Sekiranya kamu lupa macam mana nak bentuk persamaan dengan menggunakan ini umum. This thing. You can use this way also. When you expand, you arrange it, simplify it, you still manage to get these same quadratic equations. Okay, with the must be the same roots lah, correct roots lah. Kalau dia punya roots salah, tak ada lah. Okay, so macam mana nak dapatkan markah? How to get the marks? Okay, kalau dapat sampai sini tu tak ada markah, because 4 markah, right? When you can manage to expand, you cannot get the marks yet. The first mark get is here, di sini. Okay lah, markah yang pertama dapat di sini. Okay, so salah satu betul, cikgu akan bagi 1 markah. Kalau duduk betul lagi, mesti dapat 1 lah. Okay, lepas ni dapat 1 di sini lagi, 1 di sini lagi. Jawapan akhir ni dapat 1. So jumlahnya 4 markah. Okay, cikgu pada masa yang sama cikgu bagi tahu macam mana cikgu nak bagi markah. So hopefully next time you don't skip. Some of you will skip the working, right? So jangan skip.
So itulah dia tengok dari sini. Dia bukan tengok satu ke dua kan, dia tengok cara ni. Dengan dapat nilai betul, dapatlah K1. So far okey ke semua? Boleh ikut lah. Ini baru soalan pertama nak cari punca. Okay? If that is okay, then we proceed to the question number 2. Can respond? Semua boleh faham? Boleh, Cik. Please raise up your hand. Everybody raise up your hand if you're okay. Okay, I see the response. Sanchi, where are you? Where's your hand? Are you there? Shafriza bagaimana dah? Sanchi dengan Shafriza? Kalau tak boleh leave out hand tu, bolehlah type dekat ruangan chat. Okay, cikgu. Sanchin sudah hilang dekat radar. Okay, so kita pergi soalan seterusnya. The second questions. See the question some more with color diagram. Okay. So walaupun soalan panjang-panjang, jangan risau. Kamu baca cuma fahamkan dulu. Okay. So dia kata perahu A, this is A right? A ya. Berada 500 meter dari jetty P. Okay, so from here to here is 500. So 500 meter. Okay. Then B berada 300 meter dari jetty P. So this one from here to here is 300. Okay. Ini 300 pula. Soalannya, sekarang dikata dengan menggunakan U untuk mewakili 50 meter bagi arah PB. So PB buat anak panah. This is P to B. Vector right. Okay. 50 meter pada arah PB dan V untuk mewakili 100 meter pada PA. So PA. So this one, see, this is 300 meter. But they want to use represent 50 meter equivalent to U. So 300 meter, how many U? Berapa U ada? 300 meter. Kalau dia punya 50 mewakili 1 U. Kita kata 300. So kita ambil 300 bahagi 50 lah kan? So berapa U? Berapa U kelas? Boleh respon atau type ke ruangan chat? 6, yes. So ini adalah 6 U lah. So untuk ke bawah tu dia 100 meter kepada V. 1 V tu 100. So kalau kamu ada 5 jarak tu ada 500 tu ada berapa V? Yes, 5 megat. Okay. So 5 V. Sekarangnya dia nak apa? Dia nak kamu cari vektor AB. So dari A ke B. Ini adalah hasil tambah vektor, resultant vektor. This one. They want to A to B. So we have to apply the triangle law. Okay. Kalau nak dapatkan AB, kita buat apa? AB, apa tambah apa? AB, ini hasil tambah dia. So kita nak kalau segitiga, hukum segitiga, AP tambah dengan PB. Right? So akan jadi AP tambah dengan PB. So tengok AP tu. Dalam soalan kalau maklumat yang diberikan itu adalah PA, right? So now you want AP. So is it 5V or negative 5V? Yes, negative 5V, opposite direction. So this is negative 5V. So saya nampak ramai yang buat 6U tolak, 6U tambah 5V. So salah lah. Sebab opposite directions. Okay, kita AP tambah PB. PB tu memang anak panah, memang ke atas. This one correct. Okay. Dia punya jarak tu 6U kan. Dia punya arah adalah sama. So kita tambah 6U. So itu saja. 2 markah. This is how you get these 2 marks. Okay. So K1 bila kamu boleh tuliskan ini, kamu dapat 1 markah. Dapat lagi yang jawapan ni adalah N1. So ada 2 markah. Tapi ramai pelajar yang tak buat yang ini atas ni. Okay. Yang ini kamu tak buat. Kamu terus kepada, ada juga yang buat terus 6U tolak 5V sajalah. Tapi cikgu bagi 1 je lah. Sebenarnya boleh bagi 2. Tapi cikgu kenapa tak bagi? Cikgu nak kamu ingatkan kamu sebagai lain kali kamu tuliskan dulu baru bagi jawapan. Okay. Sebab tak lalang kerja macam mana dapat jawapan, right? Okay. Practice write the vector first before you proceed for the answer. Okay. Tulis atas dulu. Okay. Tapi ada soalan yang ada diberi markah, ada yang tiada lah. Tapi practice untuk tulis dulu. Okay.
So ini 2 markah dah selesai. Okey, dan seterusnya yang bahagian B. Bahagian B dia kata diberi bahawa nelayan A dan B mempunyai magnitude. Tengok ni magnitude yang sama iaitu 40. Jika magnitude perahu A ialah ini. Nak cari nilai K kepada integer yang terdekat. Okay, they want to find the magnitude. Rumus untuk magnitude. How to get the magnitude? Formula, what the formula that you have to use to get the magnitude? Anyone can remember? Kalau nak cari magnitude, kita guna rumus apa? Yes, Pythagoras theorem. Okay, so maknanya A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, right? Sekarang ni ini adalah dia punya, maknanya 20 kuasa 2. Okay, tambah dengan tolak K kuasa 2 punca. Kita punya magnitude kan? Sama dengan apa? Magnitude dia adalah 40. So, sama dengan 40. Okay, so sekarang kita nak dapatkan nilai K. So, kita pindah-pindah je lah. 20 kuasa 2 berapa? 400, right? Yes or not? Plus K square. Okay, then this one will be 40 square. Punca, set bawa sana jadi kuasa 2, right? So, 1600. Then minus 400 equal to K square. So, K square 1002, right? So, your K is 1002. Tekan kalkulator anda dapat nilai K tu berapa? What's your K? This is my calculator. Apa nilainya? 1200. Okay, 400. Okay, yang belum lagi ya. Okay, jawapan ni di sini juga dapat 34.64 34.64. Okay, but you can see here, they say nearest integer ataupun kepada integer yang terdekat, K adalah lebih besar kosong. Dan jangan lupa kalau sebenarnya kalau set dapat nilai 2 kemungkinan jawapan. K akan dapat K sama ada positif ataupun negatif 34.64. Since dah kata K lebih besar kosong, maka K mesti nilai positif lah, right? Dan dia nak integer yang terdekat. Maknanya nilai berapa? 34 ke 35? Mana satu? What's the exact answer for this? Okay, why 35 not 34? Kenapa Megat pilih 35 bukan 34? Megat dah pandai dah sebab hari tu masa Jumaat lepas tu cikgu ada bagi tahu kan. Macam mana nak tengok, nak dapatkan dia bundarkan. Yes, okay. Sebab kita dah melebihi 5 di sini. Okay, dah melebihi, kalau kurang tu kita 34 lah. Kalau dah melebihi kita 35. Okay, so K, nilai K anda adalah 35. Okay, kena bundarkan, yes. So ada yang mungkin buat sampai sini sahaja, tak dapat markah penuh lah. Sebab soalan ni pun 2 markah je. Tengok tak, 2-2. Okay, 1 markah di mana kalau pelajar tahu menggunakan rumus Pythagoras untuk mendapatkan ni masukkan nilai kan. Pythagoras tu kalau guna cara ni kamu dapat K1. Okay, lepas tu jawapan ni dapatlah N1. Okay, itulah cara nak dapat 2 markah. Okay, so far soalan 2 okay ke? Boleh semua? Sebenarnya senang aja kan, tengok apa yang cikgu buat tu, tunjuk jalan kerja sikit aja. Senang aje. Tapi soalan tu panjang lebar. Kamu semua ni sebenarnya tak tak sabar nak baca soalan tu. Okey? Kalau soalan pendek-pendek tu kamu boleh jawab, mungkin boleh jawab. Soalan panjang-panjang kamu macam bosan nak baca, right? That's one of the problem. Sekarang banyak soalan dah menjurus kepada bentuk macam ini. Dia nak pelajar memang betul-betul faham soalan apa. Okey? So ini muka kosong nak tulis kan. Soalan 3. Ni log. Ini pun ramai tak boleh jawab. Okay. Kalau nak jawab ataupun you want to solve equations of the log, first thing you have to refer to the base. Base ataupun asas. Asas sama ataupun tidak? Tak sama. Okay. So kalau asas tak sama, macam mana kamu nak tambah ataupun nak tolak kan? Kalau tak sama, apa yang kamu perlu buat? Kena tukar asas lah. Sebab sekarang ni dalam formula list semua hukum log telah tidak diberikan. So you have to memorize it. Dulu memang ada dalam KBSM tu, memang diberikan. Tapi sekarang ni memang tak ada dah rumus ini. So nak tukar hukum asas log tu,
Ingat, okay. Sekarang ni kalau nak tukar ke N ke nak tukar ke 5? Mana satu kamu nak pilih? Which one? It's easier that you change to 5 or change to N. Tukar mana satu? Nak tukar asas ke-5 ke nak tukar asas N? Nak tukar mana satu? Kalau bagi saya lebih suka tukar nombor, right? Tukar N tu nanti lagi payah, right? So setiap kali buat tu boleh salin balik soalan. Salin balik soalan. Lepas tu jangan salin soalan yang salah. Okay? Don't copy the wrong value when you want to answer questions. Minus 4 log N 5 equal to 3. Before that, recall back changing base. Rumus untuk tukar tu adalah ini. Log AB sama dengan log. Kalau kita nak tukar asas kan, kita atas dulu. Asas yang baru, lepas tu baru bawah asas tu. Okay, log CB over log CA. Maknanya kita ambil ini dulu. Okay, baru ambil yang bawah. Bawah tu bawah lah, atas atas. Lepas tu asas C tu tukar. Okay, sekarang kita nak tukar kepada asas 5. So ini kita tak usik sebab kita nak tukar yang tu kepada asas 5. So ini boleh sama ada nak bawa naik dulu ke tak nak bawa naik tu tak apa. Kalau tak nak tu kamu boleh bawa macam ni dulu. Tukar, ini log kan, saya nak tukar asas 5. So tulis apa? Log 5, asas 5. Atas dulu kan cikgu kata. So atas dulu. This one. Okay, then this is the right one. Wait salah. Okay, so ini kita buat, kita punya log 5 bahagi dengan apa? Log asas 5 N. So sama dengan 3. Sekarang ni sebenarnya kamu nampak dah ada benda yang sama kan? Log asas 5 N. Kalau log asas 5 akan sama dengan berapa? Ini, this one. What happen with this? Kalau dia log A sama dengan berapa? Yes, megat sama dengan 1. Okay? So kamu boleh teruskan tolak dengan 4 bahagi log asas 5N sama dengan 3 lah. Okay? Sekarang ni kamu nampak tu adalah darab kan? Sebab 4 kali 1, 4. Sekarang macam mana kamu nak teruskan? Ada siapa ada idea macam mana teruskan? Dia ada penyebut kan? Ada pecahan, right? Kalau kita nak buangkan pecahan tu, kita buat macam mana? Kita hilangkan dia punya ini. Kita nak jadikan ini, hilangkan. So kita darab setiap satu. Contohnya lah kalau kita nak satu, macam tadi kan, 1/2 kan. Kalau kita nak hilangkan penyebut, kita darab setiap satu dengan 2, right? So this one we multiply log 5N. Untuk setiap satu sebutan for each term. So this one will be going to have N to the power of 2. This one minus 4 equal to 3 log base 5N. Okay, then we arrange it. Susun balik. Semua bawa ke kiri. Tolak 3 log asas 5N. Tolak 4 sama dengan sifar. Okay, sebenarnya kamu tengok cara ni dah ala-ala macam mana? Dia ala-ala macam kuasa 2 kan. Sini ada kuasa 2, right? Kuasa 2. Ini adalah log 5N. Ini adalah nilai, constant value. Bentuk ini sebenarnya macam bentuk kuadratik. Okay? Log 5 ni macam X lah. X kuasa 2, tolak 3X, tolak 4 sama dengan sifar. Saya nak selesaikan, mana saya perlu mencari nilai N tu lah. Okay? So apa yang kamu boleh buat, kamu boleh faktorkan. Macam ini. Buat pemfaktoran lah. Dulu kamu kalau X kuasa 2, kamu tekan mod 3 kali, lepas tu masuk A, B, C, right? So ini pun sama. A dia 1 lah. B dia -3, C adalah -4. Tapi kamu darab ni adalah log base 5N. So yang A dia adalah 1, B -3, C adalah -4. If you press a calculator, what can you get? This one will be plus, right? Plus, this is minus. 4, 1. Okay? So kalau siapa tak nampak tu, you boleh let Y or let X equal to log 5N.
Then you will become x square minus 3x minus 4 equal to 0. After you factorize dan nanti baru you ganti balik pun boleh, tak ada masalah. Okay, if those that you cannot factorize in this way ya, kalau tak nampak, you boleh biarkan x wakil log n. So ganti masuk, kamu akan nampak ini persamaan kuadratik. Ini macam benda yang biasa nampak kan? Kalau nak suruh faktor macam ni, oh payah cikgu macam mana nak faktor kan, betul tak? So kalau macam tu kamu boleh guna cara ini. Tak ada masalah. Alternative method. Okay? Kalau macam ini akan jadi x tolak 4, x tambah 1. Sebab x kamu adalah log 5n. Right? So x sama dengan 4, maknanya log asas 5n sama dengan 4 lah. Macam ni. Okay? Ini pula log 5n sama dengan negatif 1. So soalan nak cari n. So n akan jadi 5 kuasa 4. Ini pula n akan jadi berapa? 5 kuasa negatif 1. Ini faham tak macam mana dapat ini? Indeks ini indeks right? This one base bawa ke kanan akan jadi base, yang nilai di sini akan naikkan jadi kuasa. Okey ya, semua boleh ikut. 5 kuasa 4 berapa? 5 kuasa 4 berapa? Tekan kalkulator. 6, 2, 5. Ini 1/5. So then you can get answer lagi. Okay, inilah jawapan dia. So kalau kamu nak guna cara ini, okay. Kalau guna cara ini sambung macam biasalah. Log 5 asas 5n sama dengan 4. Macam ini juga. Ini log asas 5n sama dengan negatif 1. Okay, so masih lagi dapat jawapan yang sama. So macam mana dapat markah? Kalau kamu tahu mengguna tukar base di sini, here you really can get 1 mark. Okay, you know how to change base, dapat 1 markah. Okay, lepas tu kalau you boleh dah bawa dia dalam bentuk ini, dari sini boleh dapat 1 lagi. Okay, dan ini boleh dapatkan dua-dua ni. Here, this one, this part, another 1 mark. Okay, jawapan akhir mesti kedua-duanya kena betul. Salah satu betul sahaja pun tak dapat markah terakhir. Okay, both must be correct. Okay, if this part 1 mark here, or kalau let's say sini kamu salah lah, kamu dapat di sini betul. Salah satu betul, masih lagi boleh dapat 1 markah. Tetapi jawapan akhir tu mesti kedua-dua nilai tu betul baru dapat 1 markah. Faham maksud cikgu? Okay. So ini adalah soalan yang ketiga. Okay. So far boleh ikut? Okay ya. Kita teruskan. Kalau nanti tak faham tu, nanti masa cikgu share recording tu kamu tengok balik lah. Okay. Ini jawapan dia. Okay. Soalan 4. Soalan 4 sebenarnya soalan apa ni? Soalan 4 soalan tajuk apa? Siapa tahu? Soalan tajuk apa? Soalan 4? Quadratic equation ke? Quadratic. Quadratic equation ke? Quadratic inequalities ke? Macam mana? So you can see it's quadratic. Tapi A dulu lah. Kita tengok A dulu. Okay. Di mana dikata ini adalah panjang sisi segi 4 lah. Length of the side lah. Okay. Then they ask to find what? Diberi luas adalah kurang daripada. This is a keyword lah. Kita kena carikan kata kunci dia. Luas segi 4 tepat. The area is less than 21. So adakah ini persamaan ataupun ketaksamaan? Yes, inequalities. Okay. So kalau siapa buat sama dengan tu salah lah. Sepatutnya hasil darab area, right? Area akan sama dengan hasil darab 2 lah ini. Darab ini. X plus 3 multiply X minus 1 less than 21. Okay. So as usual lah, you have to expand in order for you to solve the quadratic inequalities. Okay. Mesti sebelah kanan tu nanti mesti sama dengan, mesti kurang dengan kosong. So kena bawa sebelah kiri. Okay. So ini kita expand dulu. X square minus X plus 3X minus 3 minus 21. Semua bawa ke kiri. Okay. Then you solve it. Simplify it. Plus 2X. Minus 24, right? Dapat ini. Okay.
Lepas itu dia nak apa? Dia nak julat. Find the range value of X. So, use your calculator, mode, find your answer. What is your roots? What should you get? Tekan calculator anda. If you manage to get a whole number, maknanya dia boleh buat pemfaktoran dalam kurungan. Kalau kamu dapat nilai, tekan calculator dapat nilai adalah nombor perpuluhan, mohon semua guna rumus ini. Okey, jangan guna kurungan. X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. When you press your calculator, kalau nilai yang kamu dapat nilai punca yang kamu dapat adalah perpuluhan, maka kamu tak boleh buat dalam kurungan. Sebab saya masih nampak ada yang buat mungkin dia silap mana-mana, dia dapat dia punya punca adalah perpuluhan. Saya say 0.568 lah macam tu. Dia buat kurungan. 0.528. Buat lagi, dia buat lagi satu pun buat kurungan. Tahulah. 1.2 macam tu. Tak boleh ya. Jangan buat pemfaktoran macam ini. Macam mana kamu boleh dapat nilai 5.28 tu? Sebab kamu tekan kalkulator kan. Tapi ini bukan cara yang betul. Okey, untuk buat pemfaktoran mesti nombor bulat saja. So dari 2, 24 ni. Okey, so tengok ini kena dapat 2 je. So apakah kombinasi dia? 6, 4 lah kan? 6, 4. So kalau 6 kali 4 dapat 24, right? Tapi 2x tu adalah positif. So ini mesti tambah lah. Ini tolak. Kalau tak pandai buat pemfaktoran, tekan calculator. Kamu akan dapat 4 dengan negatif 6. So you tulis balik dalam bracket lah. Okay, when you get your roots is x is equal, x1 is 4, x2 is negative 6. So you have to write that in the bracket. Positive will become negative, so x minus 4. Negative will become positive, x plus 6. Okay. So yang lepas ni dia nak, dia punya julat. So lakarkan graf. This is the one. Sama ada graf ataupun garis nombor lah. Okay. Ini negatif 6. Here negative 6. Here is 4. Okay. Now you less than 0. So which area less than 0? Kiri kanan ataupun antara dua-dua. Which one? Less than 0. Bahagian mana? Lakar mana? Shape which part? Ini ataupun ini. Mana satu? Yang warna hitam ataupun warna merah? Cikgu dah buat lah conteng-conteng tu. Yes, merah. Okay. So sepatutnya yang merah lah. Ini sepatutnya tempat yang kamu nak shape. So kalau kawasan ini, so jawapan dia, akhir dia, kamu kena tulis dalam bentuk ketaksamaan lah. Kalau dia dalam tu maknanya adalah in between of negative 6 and 4. Inilah jawapan dia. Okay. Kalau tapi belum selesai lagi tau. Ada yang buat sampai sini sahaja, dia berhenti. Itu careless mistake. Tapi soalan dia kata apa? Range value of x. Ini memang range value. Tetapi tengok balik kamu punya gambar rajah. Jawapan anda di antara negatif 6 hingga 4. Maknanya negatif 6, negatif 5, negatif 3, negatif 4. Negatif 4, negatif 3 terbalik pula. 4, negatif 3, then negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Betul tak? 1, 2, 3, 4 sampai 4. Adakah semua nilai ini boleh masukkan dalam nilai x di sini? Kalau nilai x kamu adalah negatif 6, negatif 6 tambah 3 berapa? Negatif 3, right? So ini adalah panjang. Boleh tak kamu ambil nilai negatif? Yes or cannot? Cannot. Boleh tak kamu pilih yang ni, semua ni? Sebab kamu nak masukkan nilai tu. Nak cari panjang. Panjang tu dengan negatif ni. Dengan kosong ni. Tak boleh kan? Sebab dia panjang kan? Itulah kalau kamu hanya mau sampai sini tu salah lah. Sepatutnya dia boleh, dia kena jawapan akhir dia sebab since dia adalah panjang kan. So julat jawapan dia adalah sepatutnya x di antara 1 dengan 4 sahaja. Kita ambil nilai positif sahaja. Kalau siapa yang buat sampai sini tu tak dapat markah penuh lah. Kamu hanya dapat 2 sahaja. Di mana ini adalah K1. Okay. K1 di sini.
Okey, satu lagi markah di sini. Okey, ini caranya. Nampak caranya? So, mesti buat yang ni. Okey, kesimpulan. Sebab ini adalah ini jarak. Okey, ataupun panjang lah. Length of the side. Okey. So, seterusnya soalan B pula. Soalan B pun kena macam mana? Sebenarnya bukan susah soalan ni. Soalan B 2 markah je tengok dulu. Tapi kamu kena fikir. Okey. Sebab dia bagi X, tulis tak ada ruang di sini. So, jika padan bahagian ni lah. This one. Okey. Tengok dia diberi X kuasa 2. The X square. I use the red colour for the B ya. X square plus AX less than B. So, susun dulu. X square plus AX minus B less than 0. Okay. So, dah given the range, dia bagi dah julat ini antara ini. Maknanya julat itu sebenarnya itu adalah punca dia. Sebab kamu dah buat di sini. Kamu sudah tahu dia adalah punca. So, macam mana dapat negatif 2? So, sebenarnya dalam kurungan macam ini. Kalau negatif adalah positif. Oops. X tambah 2. Ini adalah X tolak 3. Kurang daripada sifar. Sebenarnya ini adalah dia punca. Kamu kembanglah. Kembang. X square minus 3x plus 2x minus 6 less than 0. Simplify it. Okay, simplify it. So is minus x minus 6 less than 0. Dan banding dengan yang atas tu. Then you compare. Oh, sorry. Banding dengan ini. Ini x kuasa 2. X kuasa 2 memang sama kan? Soalan nak apa? Soalan nak cari A dengan B. So, apakah A dia? Apakah A dia? Ini A, ini A. Okey, lepas tu satu lagi yang warna. Ini B, ini B. So, apakah nilai A? Mohon tak tekan ruangan cek. Apa nilai A? A kosong tak? Negatif 1. Betul? Okey, sebab sini ada positif. So, nilai A negatif 1. Okey, B pula. Ada yang buat A betul tapi B salah. Sebab kenapa? B tu kalau dibandingkan you tengok nilai B tu adalah 6, right? Tapi ada yang nampak negatif 6, dia terus isi nilai 6 di sini. Salah. Sebab kenapa salah? You tengok di sini, kita ada negatif. Tanda dia negatif, dia adalah sama. Ini kita ada negatif. Oops, kenapa jadi macam ni? Ini. Dia ada negatif. Tanda dia sama. So, kita bandingkan B dengan 6. Okay? So, maknanya kamu punya B adalah 6, bukan negatif 6. Okay? Your answer is 6. Kalau siapa negatif 6 tu salah lah. Tak dapat markah lah. Ni 2 markah aja. So, ini tak ada jalan kerja. When you get A correct, B correct, 1 mark for each. So, this is N1, N1. So, total jumlah 5 markah. Okay ya? So, dari soalan 1 sampai 4. Kamu dah nampak dah. Soalan tu semua sangat panjang, right? So, kamu kena buat banyak latihan. So, that kamu masa exam tu, kamu boleh buat dengan lebih cepat. Lebih mudah faham. Okay? So, lagi yang ni. Lagi panjang ni. Soalan 5A tu mudah. Cikgu dah pernah bagi soalan macam ini. Masa PSS pun ada soalan macam ini. Tapi rasanya ramai dah lupa kot. So, tengok ini. SN, cikgu buat kat sini lah. SN sama dengan berapa? 2 kuasa 2 tolak N. Betul tak? Tolak 4. Ini fungsi dia. Dan soalan dia nak apa? Look at the question. So, what they want? Okay, hasil tambah tak terhinggaan, sum to infinity, means that you have to remember the formula also, right? Sum to infinity sum to infinity is equal to A over 1 minus R. Rumus dia. Right? A over 1 minus R. Sekarang ni kamu tak ada A, tak ada R. So, kamu kena dapatkan nilai A dengan R, masukkan dalam rumus, baru boleh dapat sum to infinity. So, ini dah fungsi diberikan. Kalau Sn, okay, macam mana kamu nak dapatkan A? A adalah sebutan pertama ataupun T1. Okay, so macam mana kamu dapatkan sebutan yang pertama?
Kalau hasil tambah sebutan tu kan, kalau S1 tu sama dengan berapa? Adakah S1 itu adalah T1? Ya ataupun tidak? In progression, yes, okay. So actually the S1, you can get the S1 in order to get the value of A. Sebenarnya ingat S1 adalah T1 adalah A lah. Benda yang sama. So kita kalau N adalah 1, maknanya semua akan ganti dengan 1 lah. 2 kuasa 2 tolak 1, maknanya 2 kuasa 1 lah, right? So it's 2 minus 4, your S1 is negative 2. Maknanya nilai A adalah 2. Sekarang ni kalau nak R, kalau kamu nak dapatkan R, biasanya kita buat cari apa? R is a common ratio, right? How to get common ratio? Rumus untuk dapat common ratio, apa tu? Macam megat awi saja respon, mana yang lain tu ada lagi tak? Macam mana dapatkan R, Anis? Ada dua Anis ni, Kalisa. Macam mana dapatkan R? Rumus untuk R ingat tak? Sn bahagi Sn tolak 1. Okey. Maknanya adalah sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama. So, okay, kalau cari common ratio, okay, sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Yes, Sharifah, Aswin, Awin, betul. Okay, kalau kita nisbah sepunya T2 over T1. Okay, if that is common, it is a common ratio, right? If dalam beza sepunya ataupun adalah kalau dia adalah AP, kita ambil sebutan kedua, tolaklah sebutan pertama. So this is AP atau GP. GP, right? GP. So sebutan kedua bagi sebutan pertama. So kita kena cari sebutan kedua dululah, cari S2. So anak S2 kita cari 2 kuasa 2 tolak 2 tolak 4. 2 tolak 2 adalah 1, right? Bukan, 2 tolak 2 adalah sifar. 2 kuasa sifar adalah 1. 1 tolak 4 so adalah negatif 3. Okay, S2 maknanya sebutan pertama tambah sebutan kedua baru dapat S2. So S1 is negative 2. So this is, you add another number, then you can get this is the negative 3. Okay, hasil tambah kedua-dua ni, ini adalah T1, lepas tu nanti T2, jumlah kedua-dua ni dapatlah sama dengan negatif 3. So apakah T2 anda sebenarnya? What's a T2? What's a T2? Tadi sebutan kedua bagi, okey. Apakah dia punya sebutan kedua? Ini S2. Negatif 2 tambah apa sama dengan negatif 3. Ini sama dengan negatif 3. Apa tambah apa sama dengan negatif 2 tambah apa sama dengan negatif 2. Hello, hello. Ada lagi tak semua? Semua dah mengantuk lah. Dah nak dekat nak pukul 10 dah. Kita discuss sampai soalan 5. Habiskan soalan ni. Apa? Cepat-cepat. Negatif 1. Yes. Okay. So, dia dapat jumlahkan dari 1 sama dengan 3 lah. That's why T1 adalah negatif 2. T2 adalah negatif 1. Sebab S2 adalah negatif 3. Because from this formula, kamu dapat S2 adalah negatif 3. Okay. Sekarang, boleh dapat R ke tak? Kamu ada sebutan kedua, ada sebutan pertama. So, R anda adalah 1/2. Okay. R adalah 1/2. So sum to infinity tadi kata rumus apa? A bahagi dengan 1 tolak R. Masukkan sajalah. A adalah negatif 2 bahagi 1 tolak 1/2. Tekanlah kalkulator anda. So what's the answer? Yes, Afika, ada tak kalkulator bersama anda? Cuba bagi tahu cikgu jawapan. Tak dekat ruangan chat ataupun buka mic. Cikgu dah tulis semua dah. Kamu hanya tekan kalkulator bagi tahu saya jawapan saja. Semua masih lagi tengah mengira ke? Negatif 4 ke je? Okay, negatif 4. So itulah dah kamu dah selesai dah bahagian 1 dah. Negatif 4. So 3 markah tu kalaulah kamu boleh tunjuk bahawa salah satu ini S1 ke ataupun R ke, ini R ataupun T1, ini mana-mana satu. Any one of these can seen this one this one or this one. Okay. Bukan ini dapat K1 di sini. Okay. Kalau dapat mana-mana satu ini dapat salah satu K1. 2. Jawapan akhir ni adalah N1. 3 markah. Okay. So ini bahagian A saja.
bahagian B belum. Bahagian B apa jawab sini. Untuk bahagian B ni, ramai yang sebenarnya tak guna rumus progression. Tapi kamu dapat jawapan. Okey, dengan buat apa? Dengan list out satu-satu tu. Dengan kamu list out satu-satu tu, list out dengan semua nilai tu betul tu, bolehlah cikgu bagi terimalah markah penuh. Ujian SPM sebenar pun macam tu lah sebab ni progression kan. Janjang dia boleh ikut logik. Walaupun kamu tak ingat rumus, kalau kamu tambah, kamu dapat jawapan tu bolehlah. Sebenarnya ini dikata ni apa? Nak cari bilangan pokok durian yang perlu dibeli oleh Pak Ali jika 14 baris. Okey, sahaja ditanam oleh beliau. So untuk ini bentuk trapezium, right? Dia baris pertama ada 8 pokok. Okey. Lepas tu dia berikutnya petambah 2, 2, 2. So kamu akan ada yang buat macam ni lah, disenaraikan satu-satu. 8, lepas tu tambah 2 tu berapa? 10, right? Okay, tambah lagi 2, 12. Lepas tu 20. Dan sampailah yang ke-14 baris. Tapi kalau senaraikan satu sebab 14 baris, 14 kali senaraikan 14 kali, okey lagi lah. Still okey. Okay. Then you total up everything. Atau yang tak jumlahkan semua tak dapat lah. Cikgu bagi satu markah aja. Okay, because they want to find the total. Cari bilangan anak pokok yang perlu dibeli. Ini semua. Okay. Bukan yang ke-14 baris. Sebab ada yang bagi jawapan the last row. The number of the durian sampling. Okay, for the last row. So, salah lah. So, kalau macam ni, kalau ini adalah dia punya jujukan. Okay, dia punya jujukan dari 8, 10. So, A adalah apa? A dia adalah 8, right? Okay. So, apakah D dia? Okay, D dia adalah, ini adalah janjang arithmetic, right? Arithmetic progressions. The A is 8. The D is 10 minus 8, which is 2. Right? So, dia ada 14 baris. So, kita guna formula Sn equal to N over 2. 2A plus N minus 1D. Rumus ini ada bagi dalam formula list ke tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada kelas? Rumus ni diberikan tak dalam senarai rumus? Tengok balik cikgu soft copy yang cikgu share dekat Telegram tu soalan tu. Muka surat pertama tu. Dan rumus tu ada diberikan ke tak? Tak ingat. Semua boleh rujuk sekarang. So yang pentingnya kamu kena tahu rumus apa yang diberikan dalam senarai rumus, apa rumus yang tidak diberikan. Okey, yang tidak diberikan tu kamu kena hafal. So tak ada jalan lain. Okey? Ada. Ada ke tak ada? Ada kan? Ada. Tapi satu lagi yang tak ada tu A tambah L tu tak ada. Betul? So kamu kena tahu guna rumus mana satulah. So N adalah berapa? 14. So kita buat 14 bagi 2. 2 kali 8 tambah 13 darab 2. Okey? So tekanlah kalkulator, kamu akan dapat ini. Okey, kalau siapa yang buat ni jumlahkan 14, 16, 18 dan seterusnya sampailah last row. Kamu jumlahkan semua, cikgu bagi markah penuh juga. Okey, tak ada masalah. Sebab ikut logik memang jawapan tu betul lah. Okey? Boleh faham yang ni sebenarnya? Walaupun soalan panjang lebar. Ada seorang kata cikgu tak ingat siapa. Dia buat cari apa? Guna rumus trapezium. Dia cari guna rumus trapezium untuk dapatkan dia punya bilangan kalau tak silap. Mana jumlah semua tu. So dia kalau tahu ni 14 disempat ni 14 lah. Sebab dia 14 row kan. Panjang ni dia cari ni. Sebab ini adalah berapa? Ini 8 kan. 8 tambah lagi ni berapa? Dan 1 tambah 2. So dia ambil dia punya rumus untuk dapatkan trapezium tu boleh dapat juga 294. Kalau tak silap. Saya bagi betul jugalah. Ikut logik. Betul juga. Okay. So ada banyak caranya lah untuk progression sebenarnya. Okay. Kalau tak ingat rumus, boleh guna cara logik untuk dapatkan jawapan. Sebab itu markah je. Soalan yang ke-6. Nak sambung ke? Nak rehat dah? Soalan 6 kita ada berapa soalan? Dah separuh. Jumlah ada 13 kan? 15. Kita satu soalan lagi lah. Satu lagi. Okay. Untuk soalan ni, pengetahuan. Okay. Yang ni pengetahuan tengok aja ni. Dia nak cari ni F songsangan sifar. So diberi ini adalah Y sama dengan Fx.
Okay, Y sama dengan Fx. Kalau songsangan, macam mana? Kalau kita songsangan, sifar kat mana? Songsangan sifar. Ini adalah Y kan? Kalau kita F songsangan, X sama dengan apa? Sama dengan Y, right? Sorry. F songsangan Y sama dengan X. Terbalik pula. Nak terbalikkan dia. Okay. So, F songsangan Y sama dengan nilai X. Okay. So, kalau ini adalah sifar, okay, maknanya nilai Y adalah sifar. So, apakah nilai X dia? Berdasarkan gambar raja. Y sifar. Nilai Y adalah sifar. Apakah nilai X dia? Cikgu masih menunggu respon yo. Tengok ni pintasan ni. Ini adalah nilai apa? Ini adalah sifar Q, right? Ini adalah P sifar. Pintasan X dengan pintasan Y. Sekarang, saya nak songsangan sifar sama P ke sama Q? Sama P ke sama Q? Q ke? Awi kata Q. Tapi dia buat question mark lah. Maknanya dia tak confirm lah. Awin tengok yang Y tu songsangan Y. Nilai Y adalah sifar. Kalau you rujuk, kalau you compare dengan ini, makna nilai Y dia adalah sifar. So, apakah nilai X dia? Nilai Y sifar, apakah X dia? Dia kata, oh P. Nampak ya? So, jawapan dia adalah P lah. So, ini sebenarnya tak ada apa-apa pengiraan. Dia macam pengetahuan aplikasi. Okay? So, ini kamu kena fahamkan. Kalau Y sama dengan fungsi X, kalau songsangan Y adalah X lah. So ini kita ambil nilai Y, so kita nak cari nilai, ambil bagi nilai X tu. Okay. Yang kedua, lakarkan songsangan bagi X. Sebenarnya dia guna balik ini saja. Kalau nampak tu sebenarnya dah bagi dah jawapan dah. Y jadi X, X jadi Y. Terbalik songsang aja kan. So P jadi Q, Q jadi P lah. So songsangan dia adalah ini. Kalau lakar, inilah garisan dia. Lakar yang ini. P jadi Q, Q jadi P. Macam okey. Ini adalah guna bahagian 2. Tapi kamu sepatutnya lakar bahagian yang kosong tu lah, bahagian kosong tu. So setiap satu-satu aja. Okey? Sebab memang pengetahuan. Kamu kena tahu songsangan tu macam mana. Okey? Untuk yang bahagian B pula, kamu kena ungkapkan K dalam sebutan R. So ini adalah GX, ini FX adalah fungsi kubahan. GFX makna GF of X. So maknanya saya ambil FX masuk dalam GX. Ini FX masuk dalam GX yang ada ini, yang ada X tu. Sebab GFX. So sebab kita nak ini adalah FX. Okay, FX. So maknanya kita akan jadikan 2 tambah K dalam kurungan 4X tolak 3. Okay. Ada yang dia buat macam mana tau? Dia buat 2 tambah KX, dia buat sambung kat belakang 4X tolak 3. Salah. X tu kamu telah digantikan dengan 4X tolak 3 ataupun di substitute. Okay. The substitute for X minus 3. So this is wrong. Okay. So here still got X here. Okay. Silap lah. Okay. So lepas tu boleh kembangkan 4KX tolak 3K. So ini adalah your composite functions. Now you are given another composite, GFX. So now you compare with it. Gantikan. So maknanya GFX dengan GFX kan. So maknanya 2 tambah 4KX tolak 3K sama dengan 4KX tolak R. Okay, because this is GFX. So far okay ke? Boleh ikut? Boleh faham apa yang cikgu tengah buat ni? Yes or no? Semua senyap je. Anurin, boleh? Okey ke? Okey Anurin? Tak dengar suara. So lepas ni kita nak buat apa? Okey, tapi sangkut sikit. Sangkut sikit line? My wifi. Tak apa, nanti tengok balik ulangan ya. Recording cikgu bagi nanti. Okay, sekarang ni kita nak teruskan. Okey, kita nak teruskan, kita nak K dalam sebutan R. So kita mesti kumpulkan K di sebelah kiri, R di sebelah kanan. Okey? So kita buat yang K dengan K dulu. Ini K dengan K tu kita boleh
cancel, boleh masukkan both left and right. Okay, so kita tinggal apa? Kita terima 2 tolak 3. K sama dengan negatif R. Okay, sebab dia nak K dalam sebutan R, right? So since ini negatif, sebab I bawa sini, I nak positifkan dia. So ini dah jadi 2 tambah R. So K akan sama dengan 2 tambah R bahagi dengan 3. Tulis baliklah cantik sikit, tulis macam ni. Tetapi ada pelajar buat macam mana? Okey, dia buat macam ni. 2 tolak 2K sama R kan? Dia buat macam ni. Negatif 3K sama dengan negatif R tolak 2. Dia tak bawa ke, dia tak positifkan K tu. Okey, cikgu sarankan supaya ingat kalau K tu nak sebagai subjek, mesti positifkan dia dulu. Okey, sebab nanti kalau tak, kamu akan buat kesilapan di sini. Kesilapan macam mana? Dia membuat pelajar buat macam ni kan? Lepas tu dia buat macam ni. K, darabkan apa awak sana jadi bahagi. Dia pun buat negatif R tolak 2 bahagi negatif 3. Dia tinggalkan jawapan macam ni aja. Sebenarnya kalaulah kamu punya penyebut tu ada negatif lagi, dia tak kira simplest form. Okey? Tetapi ada yang dia buat, bukan simplest form, dia pun cuba nak buat balik. So ini akan jadi R per 3 kan? So sebenarnya negatif R per negatif 3 tolak dengan 2 per negatif 3. Dua-dua negatif. So ini akan jadi tambah di sini. Okey, ini akan jadi tambah kalau kamu pisahkan. Okey. So kalau kamu tengok banding balik ini sebenarnya sama. 2 tolak dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2 tambah R per 3. Betul tak? Kalau ada yang buat macam ini sebenarnya tak dapat markah penuh. Ataupun yang mungkin ada yang belajar dia buat dia dah pisah-pisah dia dah confuse dia buat macam mana? R per 3 tolak 2 per 3. Ataupun dia akan jadi R tolak 2 per 3. So dah lain dengan jawapan ini dah. Dah lain. Okay? So hati-hati semasa kamu tukar tanda, especially melibatkan yang bahagi dengan nombor negatif tu. Okay? So lebih mudah, sini negatif, right? Dia bawa sana jadikan positifkan dia dulu. Sebab K nak jadikan sebagai subjek. So untuk mengelakkan kesilapan anda buat macam ini. Okay? So kamu buat macam ni. So nanti susun balik aje lah. Jangan buat sampai sini. Ada pelajar mungkin dia nak senang, dia buat sampai sini saja. Ni dah sampai sini, dia dah stop. Bukan tak boleh, sebenarnya buat betul jugalah, tak salah bagi ada pemakar juga. Tapi lebih selamat buat macam inilah. Pemeriksa senang nak baca kan, K dalam sebutan R. So itulah supaya menyenangkan, tulisan sangat penting. Lepas tu cara kamu menuliskan jawapan juga sangat penting. Jangan buat yang pelik-pelik tu yang menjadikan cikgu tu tak nampak jawapan lah. Okay. So ada lagi soalan 7 lah sampailah berapa? Sampailah 15 tu. Cikgu dah share soft copy kepada you all. So cikgu nak kalau boleh kamu buat semula. Soalan yang belum cikgu bincang lagi. Buat dulu. So minggu depan kita akan teruskan. So tengok kamu boleh buat ke tak. Okay. Mungkin ada yang masa exam tu tak ada rujukan, tak ingat ini, tak ingat tu kan. So you can refer to reference books. Try to solve the rest of the questions. Okay. Dan masa cikgu explain tu lebih cepat kamu tangkaplah. Okay. Nanti SPM pun lebih kurang soalan bentuk macam ni lah. Ini memang soalan bentuk SPM sebenar. Okay. Kamu kena buat banyak-banyak soalan bentuk macam ni. Baru kamu nanti mudah. Tengok soalan terus tahu macam mana, rumus mana yang kamu kena pakai. Cara mana yang kamu kena jawab. Okay. So I jumpa you all minggu depan lah Sabtu.